Antara berita menarik petang ini, Sultan Ibrahim Iskandar dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17. PAS Perlis dakwa ada adun PN tidak henti menghentak kerajaan negeri. Syahrizan sindir PAS lebih suka cari modal politik berbanding bercakap isu Palestin. Ketua Pemuda Amanah Selangor harap Muhammad Sabu kekal sebagai Presiden. Petisyen BN untuk batal kemenangan PN di Masjid Tanah ditolak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Amira Akilah dalam Netstep News edisi petang Jumaat 27 Oktober 2023. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Berita sepenuhnya, Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar hari ini dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 bagi tempoh 5 tahun berkuat kuasa 31 Januari 2024. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Tan Sri Said Dainal Said Ahmad dalam kenyataan hari ini memaklumkan pemilihan itu dibuat pada mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-263 di Istana Negara hari ini. Sultan Ibrahim akan menggantikan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang bakal menamatkan tempoh pemerintahan pada 30 Januari tahun depan. Mesyuarat itu turut memilih Sultan Perak Sultan Nazrin Shah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong bagi tempoh sama. Mesyuarat khas Majlis Raja-Raja hari ini yang dipengerusikan oleh Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin dihadiri oleh semua Raja-Raja Melayu kecuali Kelantan dan Perlis. Kenyataan itu menyebut menurut peruntukan paragraf 3 bahagian pertama jadual ketiga perlembagaan keputusan Majlis Raja-Raja itu telah dikemukakan kepada kedua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia menyarankan sudah tiba masa Malaysia tidak perlu lagi bergantung kepada negara barat. Presidennya Muhammad Azmi Abdul Hamid berkata, kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk beralih daripada menggunakan dolar kepada mata wang alternatif dalam perdagangan dunia amat disokong. Menurut Muhammad Azmi, Malaysia harus berdaulat, mempertahankan hak untuk bersuara atas hujah prinsip kebenaran, keadilan dan kemanusiaan serta berdasarkan undang-undang antarabangsa. Justru kenyataan Perdana Menteri yang Malaysia akan terus menyuarakan isu Palestin walaupun ada ugutan dan usul daripada seorang ahli Parlimen Eropah untuk mengenakan sekatan ke atas Malaysia perlu disokong keseluruhan rakyat di negara ini. Muhammad Azmi berkata, sejak 1948, jutaan rakyat Palestin diusir, ratusan ribu menjadi pelarian dan tiada kediaman, ribuan dibunuh, ditahan serta diseksa, dinafikan hak asasi dan diperlaku lebih rendah dari binatang. Jelasnya rakyat Gaza sedang disembelih dengan kejam dan sehingga tarikh kenyataan ini dikeluarkan, Gaza sedang menjadi padang jarak padang terkukur. Pesuruhjaya PAS Perlis Muhammad Shukri Ramli menyangkal dakwaan pengerusi Bersatu Negeri Abu Bakar Hamzah bahawa wujud pergolakan dalam PAS di negeri itu. Muhammad Shukri yang juga Menteri Besar sebaliknya berkata ada adun PN yang tidak henti menghentak kerajaan negeri. Namun beliau berkata tiada usaha di kalangan adun PN untuk keluar dari gabungan itu memandangkan pindaan rang undang-undang tubuh kerajaan negeri Perlis sudah diluluskan bagi membolehkan enakmen anti lompat parti dilaksanakan. Muhammad Shukri adalah pengerusi PN Perlis manakala Abu Bakar timbalannya. Media melaporkan Abu Bakar berkata antara isu yang melatari konflik dalaman PAS Perlis terkait dengan kefahaman agama selain susun atau gerak kerja dan pentadbiran negeri. Abu Bakar juga berkata hubungan Bersatu dengan PAS kekal utuh dan berharap isu berkenaan dapat diselesaikan segera. Ahli Parlimen Sungai Petani Dr. Muhammad Taufik Johari mengingatkan pembangkang agar tidak cuba-cuba untuk merosakkan perancangan yang dibuat Kerajaan Perpaduan. Dalam program Bual Bicara Politik Hard Talk yang disiarkan menerusi Facebook Angkatan Muda Keadilan Malaysia, Muhammad Taufik diminta mengulas mengenai fokus utama Kerajaan Madani yang cuba dicapai oleh Datuk Seri Anwar seperti integriti kerajaan, tata kelola yang baik dan memerangi rasuah.
Mengulas lanjut, beliau yang juga Ketua Pemuda Pakatan Harapan Kedah berkata, apa yang lebih penting ketika ini adalah mengembalikan keyakinan dan harapan rakyat bahawa negara ini mempunyai hala tuju. Katanya sepanjang pemerintahan kerajaan perpaduan, banyak pelaburan telah masuk ke dalam negara dan siri lawatan pihak kerajaan juga dilihat cukup berjaya. Beliau yang juga merangkap Ketua AMK Kedah berkata, ini adalah antara bukti bahawa kerajaan boleh bekerjasama dengan parti yang dahulunya seteru politik tetapi kini sudah menjadi kawan. Perkara ini akan berterusan dengan kepimpinan yang baik. Ahli Parlimen Bangi Shahrizan Johan berkata PAS lebih berminat menjadikan isu ancaman diterima Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai modal politik berbanding isu sebenar berkaitan Palestin. Ini susulan kenyataan Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan yang mengatakan kenyataan Datuk Seri Anwar diancam negara barat kerana memperjuangkan isu Palestin sebagai pelik dan lucu. Menurut Shahrizan, beliau percaya ada sebab tertentu mengapa Menteri Luar Zamri Abdul Kadir enggan mendedahkan negara yang didakwa memberi tekanan kepada Datuk Seri Anwar meskipun didesak beberapa pemimpin PAS. Jelas beliau malangnya PAS lebih berminat untuk skor political points daripada mencari penyelesaian. Datuk Seri Anwar ketika berucap pada Perhimpunan Malaysia bersama Palestin baru-baru ini mendakwa mula menerima tekanan dari negara barat, khususnya Amerika Syarikat dan Eropah kerana lantang memperjuangkan rakyat Palestin. Susulan itu, Taqiyuddin mengatakan kenyataan Datuk Seri Anwar bahawa beliau diancam sebagai pelik malah melucukan. Menurut pemimpin PAS, Datuk Seri Anwar menyatakan ancaman tersebut dalam bentuk kenyataan-kenyataan yang dibuat ahli Parlimen negara-negara Eropah tetapi enggan menjelaskan perkara itu apabila ditanya pihak media. Mengulas lanjut, Shahrizan menegaskan PAS sepatutnya tidak menjadikan kenyataan Datuk Seri Anwar sebagai isu politik, sebaliknya menyokong usaha kerajaan dalam membela rakyat Palestin. Tindakan ahli Parlimen Langkawi, Datuk Muhammad Suhaimi Abdullah mengeluarkan kata-kata berbaur seksis terhadap ahli Parlimen Seputih Teresa Kok bertentangan prinsip kesopanan dan kesusilaan rukun negara. Exco Pemberdayaan Wanita dan Keluarga, Kebajikan Masyarakat, Ekonomi Penjagaan, Anfa berkata kenyataan dikeluarkan semasa sesi perbahasan belanjawan 2024 adalah tidak dapat diterima semua pihak. Beliau mengutuk sekeras-kerasnya dengan kenyataan gangguan seksual ditujukan kepada Teresa oleh ahli Parlimen Perikatan Nasional dari Langkawi. Anfal berkata tingkah laku sedemikian juga disifatkan tidak terhormat, tidak beretika dan menunjukkan kurangnya kesopanan dalam perwakilan rakyat, lebih-lebih lagi di dalam Dewan Rakyat. Pada Khamis, Dewan Rakyat kecoh seketika susulan tindakan Suhaimi mengeluarkan kata-kata berbaur seksis terhadap Teresa. Ketua Pemuda Amanah Selangor, Daniel Al-Rashid Harun Aminah Rashid berharap setiap ahli parti itu dapat bersatu menyokong Muhammad Sabu sebagai Presiden sepenggal lagi. Katanya selepas ketiadaan Allahyarham Salahuddin Ayub sebagai timbalan Presiden yang meninggal dunia pada Julai lalu, pasukan Muhammad dilihat timpang kerana ketiadaan pelapis. Katanya sebelum ini, gandingan Muhammad dengan Salahuddin begitu baik, namun keadaan terjejas akibat kematian mengejut bekas ahli parlimen Pulai berkenaan. Jelas beliau amanah memerlukan satu barisan pelapis yang kuat di peringkat nasional untuk membantu Muhammad menjayakan agenda parti. Amanah akan menjalani pemilihan di peringkat nasional semasa konvensyen untuk tahun ke-8 pada November ini. Muhammad mengetuai amanah sejak parti itu ditubuhkan secara rasmi pada 2015. Mahkamah Tinggi Melaka menolak petisyen BN untuk membatalkan kemenangan PN di kerusi Parlimen Masjid Tanah pada PRU 15. Hakim Mahkamah Pilihan Raya Abu Bakar Qatar hari ini menolak petisyen yang difailkan calon BN di kerusi itu, Abdul Hakim Abdul Wahid, untuk membatalkan kemenangan Mas Ermiyati Samsudin. Ketika dihubungi, Peguam Mas Ermiyati Muhammad Faizi Cik Abu mengesahkan keputusan itu yang dibuat dalam prosiding hari ini. Faizi berkata mahkamah mendapati tiada bukti mencukupi bagi menyokong dakwaan pempetisyen bahawa berlaku amalan rasuah ketika kempen pada PRU lalu. Katanya lagi, mahkamah mengarahkan pempetisyen membayar kos RM50,000 kepada Mas Ermiyati. Sementara itu, Peguam Hakim Amin Othman mengesahkan keputusan mahkamah hari ini.
Pada 25 September lalu, pempetisyen dilaporkan gagal memanggil saksi utama ke perbicaraan. Pada 7 Februari lalu, Mahkamah Tinggi menolak petisyen BN selepas membenarkan bantahan awal yang difailkan PN. Namun, selepas rayuan, Mahkamah Persekutuan mengarahkan petisyen itu menjalani perbicaraan penuh di Mahkamah Tinggi. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amir Aqilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.